Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Azizur Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 4 Februari. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sebanyak 117 buah sekolah mubalik di Kuching, Sibu dan Miri menerima geran berjumlah RM14,055,120 daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Penyampaian cek kepada wakil sekolah terlibat disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas selaku Menteri bertanggungjawab terhadap Unifor yang diadakan di Kuching. Daripada jumlah berkenaan sejumlah RM5,905,530 diterima oleh 49 buah sekolah di bawah kawasan Uskup Anglika Kuching. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Huiin menerima cek bagi pihak sekolah terbabit. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil pula mewakili penerima cek bagi 31 buah sekolah kawasan kekuasaan Ketua Biskop Roman Katolik Kuching dengan jumlah keseluruhan RM3,779,520. Manakala Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snoda Lawan menerima cek berjumlah RM2,016,530 untuk 23 buah sekolah di bawah kawasan Uskup Roman Katolik Sibu. Turut hadir Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang menerima bagi pihak 7 buah sekolah di bawah persidangan tahunan Cina Methodist untuk cek berjumlah RM826,770. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin juga hadir untuk mewakili penerima cek berjumlah RM826,770 untuk 7 buah sekolah di bawah kawasan Uskup Roman Katolik Miri. Menjelang pembentangan bajet 2023 pada 24 hari bulan ini, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berharap peruntukan bagi tujuan pembangunan desa dan wilayah dapat ditingkatkan. Ini terutama sekali untuk pembangunan infrastruktur fizikal di Sarawak dan Sabah. Demikian harapan yang disuarakan Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang ketika ditemui pada lawatan kerja beliau ke Kampung Agropolitan Pulau Seduku di Sri Aman. Kita melihat beberapa pendekatan khususnya di Sabah dan Sarawak yang masih lagi ketinggalan. Khasnya dari sudut pembangunan fizikal di desa-desa, bukan saja dari sudut pembangunan infra secara langsung, malah dari sudut pembangunan sosioekonomi. Dan harapan kita dengan bajet yang sedia ada dan kementerian pula sudah menggariskan dan memfokuskan bajet tahun ini lebih kepada Sabah dan Sarawak. Menurut Datuk Rubiah, peruntukannya lebih banyak akan dapat menyegerakan projek-projek yang telah dirancang yang akan membawa kepada pembangunan sosioekonomi di desa-desa. Di Sarawak misalnya adalah menjadi fokus kementerian untuk menyedia jalan perhubungan untuk menghubungkan desa-desa dengan lebuh raya Pen Borneo. Dengan itu, perhubungan serta akses kampung-kampung di luar bandar dengan bandar-bandar besar dapat ditingkatkan. Pada majlis tersebut, Datuk Rubiah menyaksikan simbolik penyerahan 5 unit premis perniagaan di Kampung Agropolitan Pulau Seduku kepada Koperasi Faircraft Berhad. Beliau turut mengumumkan dana berjumlah RM190,000 untuk menaik taraf serta baik pulih Dewan Serbaguna dan premis perniagaan di kampung tersebut. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti berharap sejumlah dana daripada pendapatan hasil bagi tahun kewangan 2022 dapat disalurkan kepada kementerian tersebut sebagai geran modal untuk memperkasa wanita yang terlibat dalam industri cottage kecil dan sederhana. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, geran tersebut akan membantu usahawan membeli peralatan dan bahan mentah untuk perniagaan mereka bagi mengurangkan kemiskinan tegar di luar bandar dan bandar.
Beliau berharap sejumlah dana juga disalurkan bagi menyediakan subsidi kepada ibu bapa bekerja yang menghantar anak-anak ke taska swasta berdaftar. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Fatimah menjelaskan langkah ini penting sebagai sistem sokongan bagi memastikan golongan wanita terus bekerja dan produktif. Pada Khamis, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan Sarawak merekodkan prestasi pendapatan bagi tahun kewangan 2022 sebanyak 11.9 bilion ringgit. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS akan menyediakan kertas cadangan untuk menyemak semula Perintah Sekatan Berat Semasa dan Peraturan mengenai kenderaan berat di jalan raya negeri ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak MOTS, Datuk Dr. Jerib Susil berkata ia akan dikemukakan kepada peringkat tertinggi Kerajaan Sarawak dan seterusnya kepada Kerajaan Persekutuan. Menurut Datuk Dr. Jerry, Perintah Sekatan Berat di Sarawak memberi cabaran kepada penggiat industri logistik berkaitan sekatan berat serta kapasiti jalan dan jambatan di negeri ini. Ini jelasnya Kerajaan Sarawak komited untuk memajukan sektor ekonomi terutamanya sektor minyak dan gas, pembinaan kapal, pembuatan industri berat, pertanian dan pelombongan. Tambahnya kesemua sektor tersebut mempunyai banyak pergerakan kenderaan berat di jalan raya. Katanya kegagalan untuk menyelesaikan sekatan berat akan menghalang keseluruhan rantaian aktiviti ekonomi dan akan memberi implikasi serius terhadap aspirasi kerajaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjelang 2030. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan The Lab on Weight Restriction Order Solution to Harmonise Operational of Heavy Vehicle in Sarawak di Bintulu. Datuk Dr. Jirib menambah MOTS bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada Kerajaan Persekutuan khususnya Kementerian Kerja Raya mengenai situasi yang sedang dihadapi oleh penggiat industri. Dalam pada itu mengenai makmal tersebut, ia penting untuk menyelesaikan isu sekatan berat kenderaan berat di jalan raya di Sarawak dan memudahkan sektor perniagaan dan pembangunan ekonomi seluruh negeri ini. Lantikan sebagai timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat merupakan detik signifikan dalam perjalanan politik. Beliau yang memenangi kerusi Parlimen Lanang buat pertama kali pada tahun 2013 teruja untuk memulakan tugasnya pada 14 Februari ini. Ellis menjelaskan sebelum ini beliau hanya memerhatikan bagaimana urusan mesyuarat dijalankan serta sesi perbahasan ahli-ahli parlimen. Pelantikan sebagai timbalannya Pertua Dewan Rakyat menuntut beliau untuk cekap mengurus dan membahagikan masa sebagai ahli parlimen lanang. Jadi kalau tak ada mesyuarat di Kuala Lumpur, tak ada sidang parlimen, saya akan cuba berada di kawasan sendiri untuk menjaga rakyat. Dan kalau saya tak berada di KL, saya ada satu pasukan perkhidmatan yang merangkumi lebih kurang 10 orang. Jadi ini untuk memberi servis yang terbaiklah kepada rakyat Parlimen Lanang. Ellis berkata demikian kepada pemberita RTM selepas rakaman program Jom Borak Sibu FM. Beliau mendedahkan sebagai persediaan beliau kini merujuk video perbahasan dan teks perbahasan sebelum memulakan tugasnya tidak lama lagi. Penganjuran Majlis Anugerah di sekolah-sekolah merupakan strategi berkesan untuk menaikkan semangat pelajar dalam menuntut ilmu selain mengiktiraf bakat muda yang memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting berkata, bagi pelajar cemerlang yang telah mempamerkan kualiti dalam pelajaran, ia akan membantu mencapai matlamat dan seterusnya membawa kegemilangan kepada sekolah. Datuk Sebastian berkata demikian pada Majlis Apresiasi Permata Permaisuri dan Majlis Graduasi Ilmu Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Permaisuri Kohort 2022 di Dewan Permata SMK Datuk Permaisuri Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakilnya, Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Leslie Lau Ik Chi. Persatuan Veteran Radio Televisyen Malaysia PVRTM berhasrat untuk terus menyumbang semula kepada RTM menerusi perkongsian ilmu dan pengalaman ke arah membentuk kaki tangan yang berketerampilan sejajar dengan hala tuju Jabatan Penyiaran Malaysia.
Presidennya Zahora Ghani Muhammad Batusha berkata, semua ahlinya mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas dalam bidang penyiaran dan mampu memberi manfaat bukan sahaja kepada kaki tangan RTM yang masih berkhidmat, malah kaki tangan yang baharu dalam bidang penyiaran. Zahora menambah persatuan itu juga berhasrat untuk melebarkan perkhidmatan ke beberapa institusi pengajian tinggi di Sarawak seperti Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Universiti Teknologi Mara, UiTM dan Swinburne University yang mempunyai jurusan penyiaran. Beliau berucap pada program kunjungan hormat persatuan tersebut ke RTM Sarawak di Kuching. Katanya kunjungan tersebut adalah untuk melihat kerjasama antara PVRTM dan RTM Sarawak khususnya menerusi pelaksanaan pelbagai kursus pendek berkaitan dengan industri penyiaran. Sementara itu, bekas Ketua Pengarah Penyiaran RTM, Datuk Nurhaiti Ismail, selaku penasihat PVRTM menasihati agar kaki tangan RTM terus komited dalam menjalankan tugas demi menjadikan RTM sebuah organisasi penyiaran yang terus unggul dan relevan. Kita mendoakan semoga ahli-ahli RTM, penyiar RTM terus komited, ya, terus kata orang memberi komitmen yang sepenuh to be excellent dalam mencapai sebagai seorang broadcasters. Tapi untuk mencapai ke arah itu, kita perlu menambah ilmu, kita perlu lebih peka di sekeliling dari segi teknologis, ya, dari segi ilmu pengetahuan, and then you must read a lot. That's very important sebagai seorang broadcasters. Turut hadir pada program tersebut ialah pengarah RTM Sarawak, Nasrul Hakim Muhammad Noor. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 4 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.